Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada hari ini, pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala masih panjangkan lagi umur kita. Alhamdulillah. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Alhamdulillah. Sejak sekian lama, ya, kira-kira hampir 3 bulan kita tak berjumpa, dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah himpunkan kita, Allah pertemukan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan rumah Allah ini merupakan Riyadhus Salihin, ya, taman-taman bagi orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita syukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan kepada kita. Allah berikan keberanian kepada kita, ya, walaupun kita masih lagi dalam tempoh PKPP, ya. Dah dibenarkan untuk kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Cuma boleh jadi kalau kita tidak nampak rakan-rakan kita, kita husnuzan. Boleh jadi yang ramai-ramai sebelum ini umur mereka lebih 70 tahun. Mungkin di antara mereka yang mempunyai penyakit-penyakit kritikal. Tapi kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang Allah bagi pada kita, kita dapat teruskan, ya, ibadah yang kita lakukan, iaitu mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Penting sekali. Penting sekali mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Satu pengiktirafan daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu pengiktirafan daripada Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua hidup di dunia ini sebagai orang yang beriman kepada Allah dan
mati kita juga dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis mafhumnya, seandainya kamu lihat seseorang itu berulang alik ke rumah Allah, kita nampak saudara kita yang hari demi hari mereka berulang alik ke rumah Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan ya, daripada ayat Al-Quran itu, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menjadikan kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita juga mengakhiri hayat kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kebaikan kepada kita, kesihatan kepada kita, keselamatan kepada kita, insya-Allah, dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada malam ni insya-Allah kita akan teruskan lagi pengajian kitab At-Tibyan. Ya. Kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Sebuah kitab yang menjelaskan kepada kita tanggungjawab kita, peranan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, tanggungjawab kita terhadap Al-Quran, adab kita terhadap Al-Quran, dan bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita bersama-sama dengan Al-Quran, disebutkan di dalam kitab ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita semua maklum, kita telah pun menghabiskan bab-bab yang berkaitan tentang adab-adab membaca Al-Quran, dan sekarang kita telah pun masuk pada bab yang terakhir, iaitu bab yang ke-9, muka surat yang ke-177, ya. Yang bagi yang ada kitab macam yang saya tunjukkan ini, ya, muka surat yang ke-177. Ini bab yang terakhir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sebelum menghabiskan kitab ini, dia memberikan sedikit maklumat, memberikan sedikit ilmu kepada kita tentang Al-Quran, tentang penulisan Al-Quran. Dan ini juga penting bagi kita tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ya, mengetahui apa-apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran akan menyebabkan hati kita semakin dekat dengan Al-Quran, menyebabkan hati kita semakin sayang kepada Al-Quran. Sebab tu bila mana ada pepatah yang mengatakan tidak kenal maka tidak cinta, sama juga tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, semakin kita kenal Al-Quran dalam banyak sudut, sama ada daripada sudut tafsirnya, daripada sudut terjemahannya, daripada sudut tajwidnya, daripada sudut tilawahnya, daripada sudut tadarusnya, apa-apa saja yang kita belajar berkaitan dengan Al-Quran, ilmu yang kita dapat itu akan melenturkan hati kita, melembutkan hati kita, dan akan membuatkan hati kita lebih sayang kepada Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, tidak hairan apabila para ulama boleh menghabiskan malamnya sepanjang malam dengan Al-Quran, ya. Dalam Ramadan mereka hentikan kelas-kelas pengajian, mereka tumpukan diri mereka dengan Al-Quran. Oh, Masya Allah. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kerana ada cinta, ya, keasyikan terhadap Al-Quran membuatkan mereka sentiasa berdamping dengan Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apa-apa sahaja ilmu, ya, yang berkaitan dengan Al-Quran, cuba kita dalami, cuba kita luangkan masa, insya-Allah. Dan sebagaimana yang kita tahu bahawa sekarang dah ada rancangan Quran Time, ya, luangkan sedikit masa kita untuk menonton, untuk kita belajar sedikit-sedikit, walaupun kita pernah dengar, kita pernah tahu, tetapi bila mana kita korbankan masa kita untuk mempelajari Al-Quran, Al-Quran akan semakin dekat dengan kita. Ketahuilah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita, Iqra'ul Quran. Kalian bacalah Al-Quran,
Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Kerana sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Datang kepada siapa? Datang kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Datang untuk apa? Syafi'an li ashabi, untuk membantu kita, untuk menolong kita. Dan kalau kita pernah dengar sebelum ini, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, di antara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang tertanya, ada orang nak tahu, ya, Al-Quran datang kepada kita bagi syafaat kepada kita. Syafaat yang macam mana? Pertolongan yang macam mana? Jadi ada beberapa hadis. Antaranya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Al-Quran akan berdoa kepada Allah. Ya Allah, ketika di dunia dia membaca aku, dia menghabiskan malamnya dengan membaca aku, maka ampunkanlah dosa-dosanya. Maka Al-Quran apabila berdoa kepada Allah, doanya tidak tertolak. Doa Al-Quran mustajab, Allah ampunkan. Dalam satu hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Quran datang pada hari kiamat. Lalu apabila mendekati sahibul Quran, orang yang membaca Al-Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, lalu Al-Quran berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan pakaian kepada dia, ya Allah, berikan pakaian kepada dia. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pakaian kepada kita, tajal karamah. Taj bererti mahkota, karamah kemuliaan. Allah memakaikan kita tajal karamah, mahkota kemuliaan. Kita bila tahu sendiri, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, mahkota kita pun tak pakai kat dunia. Kita orang biasa tak pernah, boleh jadi tak pernah sarungkan mahkota di atas kepala kita, sebab kita orang biasa. Tetapi Allah nak berikan kemuliaan yang tak pernah kita rasa dekat dunia ini, Allah nak bagi pada hari akhirat nanti. Ya, ini belum masuk dalam syurga lagi, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Ini masih di padang mahsyar ni. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Al-Quran, ya, bila nampak kita dah dapat tajal karamah, mahkota kemuliaan, dia tinggalkan kita ke? Tak, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Al-Quran berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran berkata, ya Allah, tambah lagi ya Allah, bagi lagi ya Allah. Lalu diberikan kepada hullatul karamah, lalu diberikan kepada dia pakaian daripada cahaya. Pakaian kemuliaan. Pakaian kemuliaan yang diperbuat daripada cahaya yang terang benderang, yang apabila orang melihatnya, orang dah tahu. Bila orang memandangnya, tahu ini Ahlul Quran. Dia dapat pakai ini kerana dia mengamalkan Al-Quran. Tahu, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Al-Quran beredar ke? Belum lagi, tuan-tuan. Belum lagi. Last kali, ya, sebelum Al-Quran, ya, pergi, Al-Quran berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah, ya Allah, redai dia ya Allah, bagi keredaan kepadanya ya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala meredai kita. Lalu masuklah kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab itu bila kita belajar tentang Al-Quran, ya, kita tambahkan lagi ilmu, ya. Walaupun ilmu Al-Quran itu luas, ada ilmu qiraat, ada ilmu rasmul Quran wad-dab, ya, penulisan Al-Quran dan tanda-tanda Al-Quran, ada ilmu fawasil, ada ilmu yang berkaitan nombor-nombor bilangan ayat di dalam Al-Quran, ya, ada ilmu yang berkaitan tentang, ya, tarannum, ya, melagukan bacaan Al-Quran, ada ilmu tajwid dan sebagainya. Maka kita belajar sikit-sikit, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Kalau banyak lagi bagus, ya. Jadi di antara apa yang nak dikongsikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, sekurang-kurangnya kita dah tahu bagaimana beradab dengan Al-Quran. Sekarang Al-Quran yang ada di depan kita ni, apa sejarahnya,
bagaimana tertulisnya Al-Quran. Okay? Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itu sebagai sedikit mukaddimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lembutkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala lapangkan hati kita rasa cinta kepada Al-Quran. Itu penting sekali, kena minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Kena doa malam-malam, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya, limpahkanlah perasaan cinta, perasaan sayang dalam diri kita, dalam diri kami terhadap Al-Quran, ya. Ya Allah, ya, lapangkan masa kami, ya Allah, agar kami dapat membaca Al-Quran. Itu semua minta daripada Allah. Sebab apa? Al-Quran itu sendiri apa? Kalamullahu ta'ala. Al-Quran itu kalam Allah. Al-Quran itu milik Allah. Mana mungkin kita mendapatnya begitu-begitu saja, melainkan kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Baik. Saya mulakan bab yang ke-9, penulisan Al-Quran dan memuliakan mashaf. Okey. Tajuknya memuliakan mashaf. Sebelum saya teruskan, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalimah mashaf itu sendiri ada beberapa sebutan, ya. Jadi kalau ada sesetengah kita belajar dengan ustaz ni, dengan ustazah ni, ada yang menyebut mashaf, ma, mim di atas ma, ataupun mim sad mati di atas mashaf. Dan ada ustaz lain sebut mushaf, mim sad mati di depan hafa mati di atas haf, mushaf. Dan ada pula yang menyebut mishaf, mim sad mati di bawah hafa mati di atas haf, mishaf. Ketiga-tiga itu adalah sebutan yang betul, ya. Ketiga-tiga itu dibolehkan. Jadi kalau ada orang kejap sebut mashaf, ada yang sebut mushaf, ada yang sebut mishaf, maka ketiga-tiganya tu adalah betul. Nanti akan disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ketahuilah, Al-Quran yang mulia, Al-Quranul Karim, telah ditulis pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang ada dalam semua mashaf pada hari ini. Akan tetapi ia tidak dikumpulkan dalam satu mashaf, bahkan dihafaz dalam dada para sahabat. Ramai sahabat yang menghafaz seluruh Al-Quran dan sebahagian yang lain menghafaz sebahagian Al-Quran. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sebelum saya lanjutkan, sebelum saya teruskan, suka saya maklumkan apa yang Al-Imam An-Nawawi sendiri sebutkan. Dia sendiri sebutkan dalam bab ini, dia nak bagi ringkasan saja. Dia tak nak cerita bagaimana Al-Quran mula-mula dituliskan, kemudian bagaimana dikumpulkan dengan terperinci, apakah sebab-sebabnya, apakah kisah-kisah di sebaliknya tu. Kata Al-Imam An-Nawawi, saya bercerita secara ringkas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, saya akan bacakan perenggan demi perenggan, tapi dalam masa yang sama saya cuba huraikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau ada di antara kita yang pernah mempelajari ilmu yang bertajuk ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran, dan kadang-kadang kita tak belajar ilmu Al-Quran pun, ulumul Quran, tetapi mungkin ustaz cerita sambil-sambil mengajar tafsir, diceritakan kepada kita. Sambil-sambil belajar tajwid, dia mengajarkan kepada kita tentang bagaimana Al-Quran itu turun, disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam beberapa riwayat, di antara salah satu cara apabila Al-Quran ataupun apabila malaikat Jibril alaihi salam nak datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membawa wahyu, untuk mengajar Al-Quran kepada baginda, maka baginda dapat merasakannya. Di antara apa yang dirasai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam adalah bunyi seperti loceng. Ya, jadi baginda sallallahu alaihi wasallam seperti satu
kita katakan amaran lah, ataupun satu alert, ya, bahawa malaikat Jibril alaihi salam dan baginda sallallahu alaihi wasallam akan mempersiapkan diri baginda. Baik. Dan apabila perkara itu berlaku, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bila mana malaikat Jibril alaihi salam mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril akan membacakan wahyu, membacakan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar wahyu itu, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak akan baca apa-apa. Baginda hanya akan dengar saja. Sebab apa, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Pernah satu ketika apabila malaikat Jibril alaihi salam sedang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dalam waktu yang sama baginda cuba mengikut-ikutnya sebab baginda risau apabila dah selesai baginda tak hafal. Tapi Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Al-Quran, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan gerakkan cepat-cepat lidah kamu kerana kamu nak ikut. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, macam kita lah, bila kita dengar tu kita nak follow cepat-cepat kan? Tak. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kamilah yang menghimpunkan Al-Quran dalam diri kamu. Kamu akan hafal. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana habis sahaja malaikat Jibril alaihi salam membaca wahyu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingati keseluruhannya. Baginda sallallahu alaihi wasallam ingat semuanya, ingat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian baginda akan membacanya. Setelah selesai proses penurunan wahyu itu, penyampaian wahyu itu, malaikat Jibril alaihi salam akan beredar. Jadi kita nak tengok step by step apa yang berlaku selepas itu. Selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Al-Quran tersebut, dah ingat ayat Al-Quran tersebut, maka perkara yang berikutnya baginda sallallahu alaihi wasallam akan memanggil kutabul wahyu. Kutab dia perkataan plural, perkataan jamak, ya, bagi ramai lah. Kalau singular, kalau satu, namanya katib. Katib, penulis, seorang penulis dalam bahasa Arab katib. Tapi kalau ramai penulis, namanya kutab. Kutab al-wahyu, penulis wahyu. Antaranya adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, antaranya Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, antaranya adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Baik, jadi baginda sallallahu alaihi wasallam akan memanggil mereka. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam akan bacakan ayat Al-Quran itu kepada mereka. Lalu mereka sebagai penulis, nama pun katib, penulis, mereka pun salin. Mereka akan tulis apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga sempurna. Sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam melepaskan mereka, bersurai dengan mereka, ada dua perkara yang baginda sallallahu alaihi wasallam akan beri arahan kepada mereka. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, selepas selesai mereka menyalin, menulis apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam baca, baginda akan arahkan kepada mereka, bacakan semula kepada saya. Baca balik, ya. Kerana dikhawatiri tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, apa yang disalin itu ada kesilapan. Ya, kalau tak ada silap, tak ada apa-apalah. Cuma disebutkan di dalam kitab-kitab ulumul Quran, sekiranya ada kesilapan ketika menyalin, baginda akan betulkan semula. Betulkan semula. Itu yang pertama. Sampailah tak ada salah lagi. Dan yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga akan mengarahkan kepada mereka, letakkan surah ini di antara ayat ini dan ayat ini. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita akan belajar nanti bahawa kedudukan Al-Quran, ya, dia bukan berdasarkan kepada penurunannya. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Al-Fatihah surah pertama diturunkan, sebab tu duduk depan sekali.
Lepas Al-Fatihah turun, Al-Baqarah pula turun. Sebab tu duduk depan yang surah yang kedua. Tak. Al-Quran itu dia tidak disusun mengikut penurunannya. Sebab kita semua tahu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ayat yang pertama, surah yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita sebutkan sempena nuzulul Quran, wahyu yang pertama yang turun kepada baginda sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira di bulan Ramadan adalah 5 ayat pertama daripada suratul Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama. Dan kedudukannya dekat mana? Kedudukannya di hujung Al-Quran, juzuk yang ke-30. Selepas 5 ayat pertama diturunkan, kemudian turun surah yang berikutnya, iaitu surah Al-Muddathir. Ya, jadi tuan-tuan bang dirahmati Allah, surah Al-Muddathir pula di dalam juzuk yang ke-29, di hujung, bukannya di awal-awal. Jadi sebab itu tuan-tuan bang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kaitkan kenapa Al-Quran tidak dikumpulkan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana proses penurunan Al-Quran itu masih berlangsung, masih turun lagi. Jadi kalau contohlah kita nak gambarkan kan, contohnya kita dah ada macam ni kan, ya. Bila turun lagi wahyu itu bukan bersambung di belakang sekali, disambung lagi tambah belakang, tak. Tetapi akan disebutkan letakkan ayat ini di antara ayat ini dan ayat ini. Jadi kalau disuruh di tengah lah. Jadi kalau dah dibukukan awal-awal tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, jadi dia akan bertambah kan. Sedangkan buku dia bukan macam tu sifatnya, ya. Buku tu dimulakan daripada awal hingga akhir begitu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai 2 perkara tadi, apa dia? Yang pertama, baginda sallallahu alaihi wasallam minta mereka baca apa yang kamu telah salin sampai betul. Okay. Yang kedua, letakkan ayat ini di antara ayat ini dengan ayat ini. Kedudukannya itu ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada itu barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bersurai dengan mereka dan baginda akan menyampaikan kepada para sahabat yang ramai-ramai. Maka para sahabat yang ramai-ramai itu pula membaca dan menghafal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka pun akan menyebarkannya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat bahkan para tabi'in, mereka begitu kagum, ya, dengan satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di mana mereka tu bukan sekadar dengar-dengar saja, faham-faham saja, tak, tetapi masuk sebati dalam jiwa mereka, lalu mereka buktikan, mereka zahirkan dengan amalan mereka. Hadis simple, hadis pendek saja tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, iaitu khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, ini daripada lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pengiktirafan daripada baginda. Sebaik-baik kamu, baginda cakap di hadapan para sahabat, sebaik-baik kalian adalah kalian yang mempelajari Al-Quran. Mereka belajar sungguh-sungguh. Mereka belajar Al-Quran sungguh-sungguh. Man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab itu seorang tabi'in, ya, yang belajar Al-Quran daripada siapa? Daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ya. Maksudnya hadis tadi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, didengari oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu dia mengajar anak murid dia yang bernama Abdurrahman As-Sulami. Abdurrahman As-Sulami
Abdul Rahman As-Sulami, dia seorang tabi'in yang alim dalam bidang Al-Quran. Lalu apa dia kata? Dia kata, aku duduk di tempat itu. Dia tunjukkan tempat dia mengajar Al-Quran. Aku duduk di tempat itu selama 40 tahun hanya disebabkan satu hadis. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Maksudnya masuk dalam jiwa mereka, mereka mengabdikan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran, ya. Sebab hanya disebabkan satu hadis saja. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Al-Quran yang kita baca pada hari ini, Al-Quran yang kita baca pada hari ini mengikut riwayat Hafs daripada Imam Asim, riwayatnya itu sampai kepada Abdul Rahman As-Sulami daripada Sayyidina Uthman bin Affan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sanadnya. Dan dengan riwayat itu, dengan qiraat cara bacaan kita, boleh dikatakan 90% penduduk di bumi ini membaca Al-Quran dengan riwayat yang sama. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau kita perhatikan bagaimana seseorang yang dia mengabdikan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran, akhirnya Al-Quran itu memberikan keberkatan kepada dia, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi disebutkan bahawa ketika itu Al-Quran tidak dikumpulkan dalam satu mushaf, ya, tidak dikumpulkan dalam satu mushaf. Jadi kalau orang tanya kepada kita, kenapa Al-Quran pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak turun, ya, sekaligus, ataupun tidak turun, ya, ataupun tidak disusun mengikut, ya, susunan, maka kita akan jawab tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Pertama, Allah Subhanahu wa taala, ya, menurunkan Al-Quran secara munajjaman, secara berperingkat sedikit demi sedikit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menetapkan hati baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Kadzalika linuthabbita bihi fuadak, ya. Dengan cara itu, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali diberikan ujian, dan ujian itu berbeza-beza, ya. Ujian yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu berbeza-beza. Ancaman bunuh, dipulau daripada orang-orang penduduk Mekah, ya. Dihalau daripada orang-orang negeri Mekah sendiri, ya. Diancam, diberi gelaran yang buruk-buruk. Tetapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran, ya, sebab tu kita dapati banyak kisah para nabi yang terdahulu, kan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu ataupun nak mengajar, nak mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah, wahai Rasulullah, bukan kamu saja yang pernah menghadapi ini, ya. Jadi kalau kita tengok kepada sejarah yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mula-mula mendapat wahyu yang pertama daripada malaikat Jibril alaihi salam, baginda turun daripada Gua Hira dalam ketakutan, balik ke rumah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, cerita semua sekali. Lalu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, ini cerita ringkas, ya, lalu kata, baiklah kita jumpa dengan bapa saudara kita, ya, yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini pula tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, seseorang yang alim, seseorang yang ada ilmu berkaitan dengan agama Nasrani. Lalu dia berkata apa? Itulah namus yang berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Itulah malaikat Jibril, malaikat yang sama berjumpa dengan Nabi Musa, itu malaikat yang sama jumpa dengan kamu, ya. Lalu apa dia kata tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara ungkapan dia kata, alangkah baiknya kalau pada waktu itu, waktu apa? Pada waktu itu aku masih hidup lagi. Apa dia? Ya. Pada waktu di mana engkau dihalau daripada penduduk negeri kamu sendiri. Masya-Allah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya. Jadi Waraqah bin Naufal, dia kerana tahu dalam kitab Injil menyebutkan tentang kisah-kisah Nabi yang terdahulu,
Dia tahu perkara itu akan berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pada waktu itu, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, penduduk Mekah belum dengar apa-apa khabar lagi. Belum tahu lagi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul. Belum tahu lagi. Tetapi apa yang dikatakan, ya, ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam disanjung tinggi oleh masyarakat dengan gelaran Al-Amin, yang amanah, yang jujur, yang tak pernah berdusta, yang tak pernah khianat. Semua kenal. Seluruh penduduk negeri Mekah kenal baginda sallallahu alaihi wasallam. Terperanjat baginda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah mereka akan buat begitu kepada aku? Ya, kita dalam keadaan yang disanjung tinggi, dimuliakan orang, ya, adakah mereka akan perlakukan begitu kepada aku? Kata Waraqah bin Naufal, ya, tak ada siapa-siapa yang apabila didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam, maksudnya menjadi rasul, melainkan dia mesti akan diusir oleh kaumnya. Macam siapa, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, para nabi yang terdahulu, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, ya. Rasul-rasul ulul azmi, rasul-rasul yang menghadapi ujian yang berat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah mereka semua pernah diancam bunuh? Ya? Nabi Ibrahim pernah tak dia diancam bunuh? Nabi Musa alaihi salam, ya, diancam bunuh oleh siapa? Firaun dan tenteranya. Nabi Isa alaihissalam, bagaimana saat-saat dia nak dinaikkan ke langit, wa rafi'uka ilayya, bagaimana sebelum itu Nabi Isa alaihissalam sendiri diburu oleh orang-orang Yahudi dan tentera Rom. Mereka nak tangkap Nabi Isa alaihissalam dan mereka nak salib, dan itulah yang mereka percaya. Ya, dan itulah yang dialami oleh para nabi yang terdahulu dan para rasul yang terdahulu. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan sedikit demi sedikit, ya, wahyu itu untuk menguatkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran itu juga diturunkan berdasarkan kepada pertanyaan para sahabat. Ya, mereka bertanya tentang masalah infak, nak infakkan harta kepada siapa. Mereka bertanya tentang haid, ya, bagaimana pergaulan di antara suami dan isteri. Mereka bertanya tentang ibadah haji. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, mereka bertanya tentang macam-macam soalan, lalu Allah Subhanahu wa taala jawabkan menerusi ayat-ayat Al-Quran. Jadi disebutkan di sini, Al-Quran tidak dikumpulkan dalam satu mushaf, bahkan dihafaz dalam dada para sahabat, ya. Jadi para sahabat ini menghafal Al-Quran. Para sahabat Rasulullah menghafal Al-Quran. Cuma disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, ramai sahabat yang menghafaz seluruh Al-Quran, yang hafal keseluruhan Al-Quran itu ramai. Dan ada juga sebahagian yang lain yang menghafaz sebahagian daripada Al-Quran sahaja. Maksudnya tak menghafal keseluruhannya, cuma mereka menghafal sebahagian saja, beberapa surah, beberapa ayat daripada Al-Quran. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan yang akan datang, insya-Allah pada minggu hadapan, kita akan sambung lagi tentang topik yang berikutnya. Maksudnya tentang penulisan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ada yang ditulis di atas kulit haiwan, ada yang ditulis di pelepah tamar, ada yang tulis juga di atas tulang-tulang dan sebagainya. Jadi insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang pada minggu hadapan, kita akan ceritakan tentang penulisan Al-Quran, ataupun kita katakan fasa pengumpulan Al-Quran. Fasa pengumpulan Al-Quran. Sebab kalau tengok dalam buku ni, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, perenggan yang pertama tu cerita Al-Quran pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perenggan yang kedua menceritakan tentang zaman Saidina Abu Bakar. Itu adalah fasa pengumpulan. Nak kumpulkan Al-Quran, jadikan satu mushaf, jadikan satu buku, macam itulah. Daripada awalnya, daripada suratul Fatihah sampai suratul Nas. Kemudian perenggan yang ketiga pada zaman Saidina Uthman, itu namanya fasa penyalinan. Jadi dia bezalah. Pertama fasa penulisan,
Yang kedua ada fasa pengumpulan. Yang ketiga fasa penyalinan. Al-Quran itu disalin dalam 7 mushaf, ya. Kalau maksudnya daripada satu mushaf itu disalin, ya. Kalau zaman sekarang ni macam photostat lah, tapi waktu tu tak ada photostat, cuma disalin, ditulis semula, disebutkan dalam sebahagian riwayat kepada 7 mushaf yang lain. Kenapa nanti insya-Allah kita akan ceritakan. Jadi pada minggu hadapan, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, topik kita adalah fasa pengumpulan Al-Quran pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa dikumpulkan sedangkan tidak dikumpulkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kisah di sebalik pengumpulan Al-Quran itu? Siapakah yang menulis Al-Quran, yang bertanggungjawab mengumpulkan Al-Quran, dan di mana Al-Quran itu disimpan akhirnya? InsyaAllah kita akan ceritakan dengan lebih terperinci, kerana dia melibatkan satu peperangan yang dinamakan sebagai Ghazwatul Yamamah, peperangan Yamamah. Peperangan di antara kaum muslimin menentang nabi palsu, ya, yang dinamakan Musailamah Al-Kadzab. Jadi insya-Allah kenapa peperangan tu berlaku pula, insya-Allah kita akan ceritakan, mungkin dengan ringkas, sebab fokus kita adalah lebih kepada kenapa Al-Quran dikumpulkan pada zaman tersebut, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setakat ini saja apa yang saya nak kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terima kasih kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan istiqamah kepada diri kita semua, kecintaan dalam diri kita semua untuk terus mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akhiri kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.